EPL game week 1. Okay, EPL is back. Aku nak start dengan game paling rancak sekali semalam, iaitu Manchester United. Okay, so Manchester United versus Brighton. Aku tengok pre-season, Man United ni sangat rancak, menang semua. Aku takut tengok Ten Hag, tapi semalam mengejutkan lah. Tiba-tiba revert balik kepada season lepas. So apa persamaan dengan season lepas untuk game tu? Tak ada perubahan pun aku tengok. Persamaan line up. Line up aku rasa pre-season dia pun main macam line, tapi masuk season baru main macam season lepas. Aku tak faham. Tak faham, serius tak faham. Macam Malaysia tak main. Kita Luke Shaw main kan. Betul. Jadi benda yang tak faham dan aku rasa first 50 minit memang nampak game dia pun macam elok lah. Kira nampak inverted fullback apa semua kan. Tapi kan once aku rasa Brighton dia dah start passing dah. And then masa tu lah aku nampak yang benda sama berlaku season lepas. Defensive transition depa memang sangat-sangat teruk. Aku rasa depa still tak ada someone dekat tengah tu yang memang aku rasa commanding lah, yang memang akan tackle orang ke apa semua. Memang tak ada orang. Tengah tu yang aku tak faham. Brighton sebab midfield depa 3-3 orang penuhkan bahagian tengah. Tapi MU pula lain. MU depa kosongkan bahagian tengah tu. So aku memang tak betul-betul tak faham lah. Dan yang last kali aku rasa De Gea still sepatutnya orang pertama dalam fasa pertama build up, tapi dia still macam dia dia sangat-sangat tak sesuai lah nak main tactical Ten Hag, cara mana Ten Hag nak main. Dia no doubt good stopper, tapi kalau nak cara dia main ball playing aku rasa out. Berapa kali dia macam dapat bola lepas tu pikat lama sangat. Passing je lah kalau hang tak boleh kan. Kalau Dalot passing kat hang, lepas tu Dalot dah buka ruang ada sekali tu, passing je lah balik. Kan banyak kali dia tu jadi tambah pula depa punya midfield yang Fred dengan McTominay tak tolong nak drop, nak minta bola. Jadi itu masalah. De Gea masa fasa build up memang dia masalah, tapi dekat midfield aku tak faham dengan MU ni. Hampir pindah-pindah lah, dia tukar banyak manager, tapi first benda yang depa tak buat atau benda obvious yang masalah dekat MU dekat CDM tu. Langsung tak ada try nak beli siapa pun. Aku tak tahulah, aku macam Mourinho cakap memang board yang buat decision untuk beli player. In fact yang nak main pun kadang-kadang board yang buat decision tu yang aku pelik sikit. So MU depa punya obvious punya masalah depa tak settlekan. Sekarang ni bila hang lawan team macam Brighton yang bagus untuk pressing, in term of pressing, lepas tu ni lah kali Brighton dapat first win depa kat Old Trafford panjang zaman tapi Brighton bukan nak kata, memang aku rasa Ten Hag memang malang juga sebab Brighton first game dah. Betul Brighton tengok season lepas back to back dia beat Arsenal, dia beat Spurs kan. Lepas tu kemudian dia memang aku rasa contention untuk mana-mana kelab yang kena pecat top 6 dia akan masuk. Sebab tengok cara tim dia main dah. Betul. Dia jaga weak padang, memang depa sangat-sangat jaga. Depa kehilangan dua player yang penting tau. Itulah Bissouma, Cucurella. Kemudian Saicedo tu masuk. Seamlessly masuk. Kira masuk tu aku boleh kata dia man of the match aku lah. Aku yang lagi lawak ya. Rupa-rupanya MU nak beli dia dulu. Memang dah dekat dah, tapi disebabkan aku rasa kontrak agent ke macam mana, agent punya fee kan. Lah kali tak jadi. So memang aku rasa ironik lah sebab Saicedo aku bagi aku man of the match aku semalam. Dia masuk tu dia gantikan Bissouma. Macam tak terasa langsung Bissouma tak ada. Lepas tu kemudian Cucurella hang tengok siapa masuk. Trossard. Kerana aku rasa depa promote within the squad lah, dan memang terbukti apa yang dia buat tu. Trossard semalam padu lah. Cung gila. Hang kata MU unlucky sebab first game lawan Brighton. Tapi lawan at home hang patut menang sebab untuk pembukaan EPL kalau hang make away sangat susah nak menang. Contohnya Liverpool dengan Fulham, City versus West Ham, Arsenal versus Crystal Palace. Semua tu aku tengok memang susah. Hang kena fight untuk menang. Sekarang hang first game at home di mana fan tengah semangat tengok hang masa pre-season, nak tengok first era of Ten Hag, tapi hang dah crumble, hang dah ni lah. Lepas tu next game away game tak sure hang boleh menang tak. Lepas tu dia akan build up the pressure tau. Ya aku rasa orang kecewanya, fans pun kecewa sebab the nature of losing tu lebih kurang sama. Tak ada in fact striker awal tak main striker lah. Eriksen main. Kemudian second half lagi dia bawa masuk juga Ronaldo yang in fact sebelum match dia cakap Ronaldo tak fit, tapi bila hang terpaksa, bila hang desperate hang bawa masuk juga. So
What's the plan? So Mana aku Taufik kan? aku rasa Man United untuk fan Man United dan untuk player Man United kan, kok mana pun depa kena grind out result sampai hujung bulan ni sebab team depa ni memang tak ready lah. Midfield tak cukup. Lepas tu striker situation lah tak tahu Ronaldo nak pindah ke apa. Dengar kata Ronaldo tengah tunggu last minute move daripada Jorge Mendes. Lepas tu hang tak sign midfielder lagi, move on je lah De Jong tu. Sekarang ni hang target Rabiot, what the hell kan. Hang beli je lah Ruben Neves tu. So kok mana pun aku rasa fan MU akan nervous sampai hujung bulan ni sebab nak tengok macam mana situation midfielder sort out, macam mana situation striker sort out. After that baru kita tengok squad Man United yang complete kan. Tapi all in all aku rasa macam depa tak ready lah. MU tak ready lagi. Okay, next Chelsea versus Everton. Squad yang dah masa video minggu lepas transfer window kita cakap dia tak cukup. Tapi aku rasa major boost bila Azpilicueta sign new contract, dia buy time lah supaya hang boleh ambil masa untuk sign new defender. Depa pun confirm new defender Cucurella before game, nampak dia training pun semua. So apa major boost untuk Chelsea lah. Transfer still going on. Aku rasa major boost kat mereka sebab mereka sekarang ni nampak sangat betul-betul duk pursue player dan tempat yang mereka sangat-sangat lopong lah. Macam Fofana apa semua tu. And bila hang tengok game lawan Everton tu, aku rasa memang mereka perlukan lah certain players yang boleh bawa something sikit dekat team lah. Sebab lawan Everton tu before Godfrey injured tu, aku rasa memang bukanlah aku nak kata sebab Godfrey injured tu yang Chelsea menang. Tapi bagi aku setup Everton yang pre-season je teruk, tapi bila masuk dalam first game Premier League ni mereka nampak agak meyakinkan lah kan. Lepas tu Chelsea yang aku boleh puji lah. Aku puji adalah Koulibaly lah. Koulibaly dia bukannya macam Rudiger tak, memang way off daripada Rudiger. Dia bukan bagus attacking, tapi defensif tu dia macam dia boleh cover, dia bukan saja cover kawasan dia saja tau. Dia tengok sekali kalau belah kanan dia buat relax sikit, dia akan cover. Dia nampak Chilwell buat teruk sikit, dia boleh cover. Itu yang aku boleh puji kat Chelsea sekarang. Tapi kalau nanti game-game sekarang ni lawan Everton, orang yang kita target, team yang target, aku rasa akan target dalam relegation battle. Lawan team-team tough ni kita kena tengok apa Chelsea boleh keep up ke tak. Next week lawan Spurs. Next week Chelsea lawan Spurs. Aku menarik nak tengok situasi striker Chelsea. Sebab Werner dah close untuk pindah ke Red Bull Leipzig. Nak tengok target apa siapa. Itu target Aubameyang, tapi Aubameyang kata nak compete dengan Lewandowski. So sekarang ni mungkin Depay. So far yang tu je dua nama. Aku tak dengar lagi macam nama-nama lain, Jonathan David ke Osimhen ke, semua tak dengar lagi. So ada masa sebulan lagi aku nak tengok macam mana squad Chelsea improve. And mungkin lepas tu baru kita boleh update prediction kita. Chelsea naik ke top 4 ke tak. Fan marah itu. Fan marah. Macam mana benda aku rasa tengok by reputation and by macam mana dia pemain time pre-season and dia punya movement dekat transfer window. Tuchel pun kata macam dia pun unlucky sikit sebab ada sanction lah apa semua, and then kena tunggu Lukaku pindah baru dia pun nak buat movement. So movement dia pun lambat sikit. Tapi ujung-ujung kita boleh nampak ujung-ujung kita boleh nampak dia pun serius. So kita nampak macam mana squad Chelsea finish nanti. Next Fulham versus Liverpool. So Liverpool bagi aku contender untuk menang liga, tapi first game drop point. So sekarang ni Fulham yang better dalam game tu ataupun Liverpool yang kurang bagus? Sebenarnya dua-dua lah. Aku kata dua-dua lah sebab tak tipu lah. Memang Fulham aku rasa from the first minute depa aku rasa on the front face of Liverpool lah. Memang depa tak challenge, dua semua depa menang. Tactically Liverpool tak boleh tembus langsung first half tu. In fact aku rasa ada dua chance ya. Yang tu pun bukan big chance lah. Aku rasa yang chance yang Luis Diaz kena palang ataupun dia buat sendiri chance tu. Maksudnya Liverpool memang tak siap langsung untuk game tu. Dan Klopp sendiri lepas match tu memang dia mengamuk gila. Dan aku sendiri pun mengamuk lah sebab bagi aku Liverpool, aku setuju lah mana-mana season pun hang akan ada 2-3 game yang macam tu. Tapi yang masalahnya berlaku dekat first match day of season. Yang tu yang aku tak boleh terima lah. Sebab minggu lepas pula minggu lepas lawan City memang padu gila. Aku puji Liverpool padu gila. Dan tiba-tiba masuk season baru jadi macam tu. So tapi tak tipu lah. Fulham macam aku cakap super lah. Aku nampak mereka punya setup mereka 4-4-2 tu memang hindrance Liverpool punya midfield lah. Midfield Liverpool, in fact midfield Liverpool dan juga Van Dijk, aku rasa mereka tak boleh progress bola dengan elok. Uncharacteristically ya benda tu. Sebab kebiasaannya kalau kata contohnya mana-mana team depa pressing Liverpool tak boleh progress bola, depa akan hantar bola kan, diagonal bola. Tapi hari tu Thiago tak boleh buat diagonal ball. Van Dijk pun sama juga, diagonal ball dia way off. Dan aku rasa trend pun memang tak menjadi langsung.
Dan tengok sebelum first half, sebelum habis half time tu kena sebiji tu. Bagi aku tak patut lah gol tu. In fact daripada crossing itu pun patut depa block bola tu. Trend pun sepatutnya kalau kata dia lemah ada orang yang support dah. Dia memang defensively dia selalu kena macam tu. Tapi bila hang lawan Mitrovic, lawan striker macam tu kan, hang sepatutnya kena ready je lah. Tapi sekarang bagi aku Liverpool bertukar disebabkan masuk Darwin Núñez lah. Darwin Núñez. Sebab first half tu aku nampak Firmino dia occupy area yang sama dengan Henderson tau. Jadi tak boleh buat apa. Memang Liverpool tak boleh buat apa. Jadi bila masuk Darwin Núñez tu aku rasa new dimension of attack lah. Tengok cara dia within 2 minutes lah. Dia yang dia bagi flick tu. First kali keeper save and then secondly salah isi dan dia score lah. So dari Núñez, apa yang aku suka lah, sama macam aku komen dalam game Community Shield, dia masuk start lah. Berapa shot dia buat? Kan? 3 ke 4 shot yang tu. So aku suka lah volume shooter. Tengok statistik kan. Aku nampak yang dia ni depa kata dia output monster depa kata. Sebab within 37 minutes dia masuk. Dia buat 1.2 expected goal lah. In fact hari tu masa pre-season pun dalam 150 minit something dia buat aku rasa 5.5 expected goal macam tu. Kira memang banyak lah. Memang kalau tengok dia tu hang akan nampak yalah cara clumsy dia, hang akan nampak benda tu. Tapi dia punya chance memang dia akan dapat disebabkan movement dia tu. Tengok dia macam chaos gila orang tau. Tapi aku suka tengok dia masuk-masuk tu. Memang orang boleh cakap West Ham Fulham macam kan. Tapi bagi aku nampak yang dia akan improve lah lepas ni. So on positive side untuk Fulham, tak boleh deny lah, aku nak kredit Joao Palhinha. Joao Palhinha punya dia lah yang pemusnah midfield Liverpool dalam game tu. Dia tinggi gila. Aku terkejut dia tinggi macam tu. Sebab aku rasa last summer ataupun last January Spurs nak beli dia. Lepas tu Man United ada rumours nak beli dia. Last dia end up kat Fulham je. So at least lah lepas ni mungkin dia tak pindah kat Wolves apa. So good career lah untuk dia. Satu lagi Fulham, aku terkejut yang depa ni tak main clear bola. So kalau depa kena pressing dengan Liverpool, hantar lah Liverpool punya pressing macam mana. Every single time depa try to build up from back, depa tak clear bola, depa try cari space, cari passing, and aku rasa advantage untuk depa adalah Liverpool main highline lah. So Mitrovic pun boleh explore that tu, and dia boleh dribble. Dia boleh dribble, aku terkejut. Aku tak sangka target man macam dia boleh dribble. Alright, so next Arsenal lah kan. Arsenal versus Crystal Palace. Season lepas 2 kali terciduk dengan Crystal Palace. So macam mana season ni? Aku actually nervous juga masa sebelum game tu. Sebab lawan Vieira ni kita tahu yang Arsenal seri pun lah minit kan. Dan tu pun kena comeback aja lagu, lepas tu kalah dengan Crystal Palace kan. So Vieira pun tak pernah ada rekod kalah dengan Arteta lagi. So ni first record dia. So good job Arteta. Tapi first 20 minutes tu boleh kata aku sangat-sangat convinced lah dengan team Arsenal tu. Sebab bila hang tengok player macam Zinchenko, William Saliba, semua depa macam lama dah tak main kat Arsenal. Memang sangat-sangat relax. Aku suka tengok depa jaga tempo. Zinchenko lah, aku bagi 20 minit first tu aku rasa Zinchenko aku paling suka. Martinelli dia dah main 2-3 season tapi still chaos lagi lah. Tengok cara dia dribble, cara dia receive bola. Dia tak tenang lah macam Saka. Dia tak nampak macam nampak dia masih muda and masih still struggling untuk macam tak relax. Dapat bola tu payah sikit kan. Aku okey dia score, talented player tapi tu kalau hang dah 2-3 season main tapi still gabra lagi kadang-kadang kan. Dia kena pick dia kena pick moment lah. Aku rasa match player depa pick moment lah. Macam relax kan. Bila ada time hang ambil bola, passing balik belakang kan apa semua. Ni setiap kali bola dapat bola hang nak dribble lah. Aku pening kan. Lepas tu kan. Tapi nasib baik ada Zinchenko apa semua, ada banyak kali cover dia juga. In fact goal yang Jesus buat seorang-seorang yang apa dribble apa semua yang passing kat solo dia shoot score lah tu. Aku tak tahu siapa dia, ambil kaki kiri kan. Dia shoot kaki kiri macam tu. Aku tak tahu siapa dia, kaki kanan tau. Dia kanan awak tak ambil kanan lah. Uncle kan masuk ke apa. So 20 minit tu aku convince. Aku cuma harap Arsenal boleh buat. Aku tak minta lah mereka nak main macam tu sampai 90 minit, which aku rasa impossible lah kan. At least 70 minit boleh lah kan. Tapi masalah ni 20 minit. After that Crystal Palace tu dia aku rasa tunggu masa Crystal Palace nak score. Tapi nasib baik aku nak puji Ben White lah. Aku masuk game tu aku paling nervous dekat Ben White sebab dia kena jumpa Zaha kan. Aku dah tengok dah calamity bila Cedric jaga dia. Siapa lagi yang dia kena
kanan Arsenal sebelum Cedric apa semua, Bellerin pun semua kena teruk kan. So kali ni Ben White, aku full tengok dia tu, dia hantar Zaha boleh beat dia easily. Tapi apa yang bagus kat Ben White, dia push Zaha pergi dekat worthless position tau. Dia pergi duduk kat tepi, dia duduk kat corner. So Zaha apa pun dia beat Ben White boleh buat apa? Dia cut back, dia pass kat belakang. So bagi aku good job gila-gila kat Ben White. Main bukan natural position dia pun, sepatutnya main center back macam biasa, tapi emergency kat situ, and dia aku rasa dia deal Zaha kau-kau lah. Arsenal second half Arsenal tu memang aku cakap teruk, Crystal Palace should score. Kalau team bagus sikit memang akan score banyak, tapi Arsenal agak lucky dia dapat on goal daripada siapa on goal tu? Gueye. Tapi Saka create something lah. So good win untuk Arsenal, tapi aku harap next game ni dia pun improve lah. Tu lah, aku rasa point of improvement yang kena improve lah. Hang ada killer instinct lah dalam game tu. Macam Liverpool dengan City, mereka boleh kill game, mereka boleh pegang game panjang. Macam Arsenal lepas yang score kadang-kadang Crystal Palace boleh comeback So aku tak mahu tengok benda tu. Okay, so next Man City versus West Ham. Aku rasa post match atau pre-match, Pep Guardiola address aku punya concern lah. Aku kata City ni main pre-season 2 game lah. Lepas tu dia komen, dia kata sebab player dia ni dia intense lah sepanjang season lepas, fight for titles. So dia nak bagi dia relax. Dia tengok video kita. Dia tengok video kita. Lepas tu kan dia kata dia nak bagi player dia relax, tapi dia sanggup sacrifice lah. Beginning of season dia pun struggle. Yang tu dia sendiri cakap macam tu. Tapi nasib menang. Tapi kalau tengok gaya tu tak struggle lah depa. Aku rasa daripada first minute kita nampak kita macam fans football fans lah, depa akan tertanya-tanya macam mana depa nak slow in Haaland. Tapi apa yang dia buat, kalau perasan tu Haaland main kat depan tapi dekat belakang tu. Sebelum ni kalau tengok setup City, depa mainkan 3-2, depa build up dalam 3-2. Tapi semalam depa flip 2-3, which is inverted fullback, dua-dua masuk dalam. Dua-dua masuk dalam, jadikan depa lebih kurang macam number 6 CDM macam tu lah. So depa ni lah yang progress bola, depa jugalah yang hantar bola ke atas. Cancelo semalam memang aku rasa superb gila. Tujuan depa buat macam tu untuk main narrow, so that aku rasa sebab sebelum ni rupanya 4 match sebelum ni lawan West Ham depa tak pernah langsung clean sheet. Depa kalau pasal tengok Antonio, Bowen, kira duk tibai depa kan. So depa buat macam tu, depa fokuskan dekat bahagian tengah so that depa boleh build up dekat bahagian tepi. Jadi aku rasa semalam good job untuk Gundogan lah, aku rasa Gundogan. Sebab dia masuk tu, aku rasa sebab Bernardo Silva dia punya future dan uncertain. So dia masuk tu bagi aku dia penting gila. Sebab dia yang aku rasa bridge antara CDM, antara belakang dengan depan. Memang dia bawa bola tu, hang tengok dia through ball yang dapat dekat Haaland tu. Tapi Haaland kata apa Haaland? Inevitable. Memang dia punya speed tu lain macam tu. Aku rasa bola yang Gundogan hantar tu laju juga tak bola tu. Tapi dia dapat. Yang skor tu. Yang penalti tu. Betul. Bola tu laju, patutnya dapat dekat keeper tau. Betul. So bayangkan bila keeper nampak dia lari macam tu, keeper nak pergi depan. Aku dapat bola. Dok rasa yakin dapat kaki. So Haaland aku rasa kalau depa boleh still main macam tu kan. Good job lah. Yang second goal pun aku shock gila tengok. Dia break the line tu. Dia macam first masa KDB pass ni aku rasa macam tak ada apa sangat. Tapi tiba-tiba Haaland dah depan keeper. Nampak dah movement dah. Bola tu laju tak? So dia tak perlukan touch pun. Dia tak touch pun, dia tiba tu tau. Tapi dia sebab dia tahu bola tu laju. Jadi Haaland tengok 2 gol on his debut. So Haaland apa yang aku nak tengok dalam semalam first game dalam Premier League, second official game bersama City, dia still tak majorly involved dalam build up So aku nak tengok as the season progress, sama ada ni adalah isu yang tactical familiarity ataupun memang City tak kisah pun dia tak involve, ataupun City nak macam every single time dia ready untuk buat run lah. So nanti bila at the end of the game hang benefit hang adalah start sangat in term of goal ataupun shooting yang tinggi, tapi touch hang mungkin sikit. So aku nak tengok tu dia patient tak. Kalau macam ada setengah player, ada setengah striker lah, yang macam dia kena nak bola untuk confidence tau. So aku nak tengok Haaland ni type macam mana. Macam kalau game yang tak ada ruang untuk buat run ke apa, hang boleh sanggup first half tak pegang bola, tiba-tiba second half ada chance untuk buat run, hang score kan. So tengok macam tu lah, macam game West Ham ni lah. Masa first aku rasa first half tu lah West Ham memang main low block gila. Main low block. So Haaland memang nampak
Hang macam tak nampak halang kat situ. Beberapa kali percubuhannya try cross kat dia, cross ni, dia tanduk tak kena apa semua. Dia pun struggle sikit lah. Tapi the moment depa dapat ada penalty tu, macam tu macam hang kata Gundogan genius. Bagi tu dapat penalty dia score. Bila macam tu second half West Ham takkan nak main low block lagi sebab depa nak cari gol. Jadi banyak gila lubang kat situ, and salah satunya jumpa KDB jumpa lah. So hang bayangkan kalau lepas ni jumpa yang team yang takkan main low block, which is tak banyak lah dalam EPL kan. Hang cakap tapi bila hang jumpa team lah Liverpool, Arsenal, Chelsea, banyak team yang nak main attacking, aku rasa yang tu low kat Alan. Low. Sebab masa Community Shield, in fact aku nampak dah dia buat run tu, memang nampak dia buat run tu. Kalau kena KDB bagi bola elok sikit lah, dia boleh score lah tu lah. Ya, last game lah Spurs versus Southampton. Oh, Spurs aku scary lah. Aku takut Spurs. So macam mana Spurs? Spurs bagus lah. Aku dah cakap daripada pre-season ni. Dia memang bagus. Sampai fans Spurs masa video prediction tak komen nombor 1. Habis game tu komen nombor 1 Spurs. Bagi aku player yang kita duk Kulusevski lah belah kanan tu, aku rasa memang sangat superb. Dia tak score, dia tak cari gol sangat macam Kane atau Son, tapi dia create chances tu banyak gila. XG assist dia tu menakutkan lah. Lepas dia score Sesenyo kan dapat score kan. Yang dia cross tu kan cantik gila. And Spurs aku tak rasa depa akan struggle season ni. Aku rasa depa boleh kata depa dapat, aku predict depa dapat nombor 3, tapi macam lebih close untuk push ke nombor 2 atau 1 untuk fight tapi aku tak rasa lah Spurs akan menang, aku tak kata lah. Tapi depa akan fight So untuk game tu boleh nampak betapa deepnya squad Spurs. Sampaikan starting line up depa tak involve pun player baru. So aku respect Conte sebab team mana yang bawa dia ke Champions League, team tu lah yang main dalam first game. Sebab depa dah faham tactical familiarity dah apa semua. Dia lebih fokus kepada player punya improvement lah. Kan aku suka tengok Kulusevski tu memang bahaya gila. And then aku rasa Emerson Royal pun banyak improve. Emerson Royal pun banyak improve tau. Dia overlap apa semua. Hujung barulah Bissouma masuk kan apa semua. And apa yang aku suka Conte ni lah. Dia actually down to earth lah. Kan dia humble sebab aku rasa post match tu dia tanya dia pasal Kulusevski lah. So dia kata dia dah baca komen pasal Kulusevski kata dia nak improve sebagai player. And tapi Conte kata nak improve kena ni lah, kena be humble. Tapi kena work hard. So boleh nampak different approach Conte dengan Mourinho. Mourinho dia suka macam provoke tim lawan, main game semua. Conte tak mau benda-benda tu semua. Contoh macam Bayern cuba nak beli player dia, Nagelsmann duk bunyi-bunyi Harry Kane kan. Dia kata dia tak suka semua benda-benda tu. So aku respect lah. Aku rasa Spurs boleh pinjam dengan Conte. Unless kalau Conte tinggalkan Spurs lah. Yang tu lah. Okay guys, setakat ni sajalah review untuk match week 1. Komen kat bawah siapa team yang paling perform. Aku rasa hujung bulan ni pun kita update prediction. Jangan lupa untuk subscribe channel juga Raw TV. Tolong kami untuk reach 40k subs. Siapa yang tak join lagi Fantasy Premier League tu, lepas ni boleh tengok komen kat bawah. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care. Peace.